Kan? Walaupun demikian kita kata, sekarang ini hubungan itu semakin renggang di antara mereka berdua. Saya bawa perkara ini sejak tahun lepas. Kan? Mereka masih melihat bahawa Muhyiddin Yassin itu tidak mempunyai ciri-ciri kepimpinan seperti mana yang mereka nak kehendaki. Pembangkang sekarang ini dilihat terlalu lemah, tuan-tuan. Bayangkan, hari itu kan yang buat 16 September tu kan berhimpun dekat depan Sogo. Tidak ada seorang pemimpin pun daripada Perikatan Nasional yang turun. Yang ada dia punya TikTokers je. Pemimpin pun tak ada. Yang tertinggi lah. Mungkin ada lah yang cikai-cikai tu adalah. Yang tertinggi tak ada. Jadi daripada situ kita nampak perpecahan itu akan berlaku. Perpecahan itu sudah berlaku dan sekarang ini dalam peringkat yang membusuk dan memburuk kita kata. Ditambah pula dengan fitnah-fitnah yang dibawa oleh ustaz-ustaz PAS. Hari itu Ahmad Dusuki telah disaman oleh Fahmi Fadzil. Kan, Ahmad Dusuki telah disaman oleh Fahmi Fadzil, disaman Papa Gomo pun disaman, tetapi disaman. Kita baca. Saman Fahmi Fadzil, Dusuki diarah fail penyataan pembelaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan penceramah bebas Ustaz Ahmad Zuki Abdul Rani memfailkan penyataan pembelaan selewatnya 20 Oktober ini bagi menjawab saman dikemukakan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Ahli Parlimen Lembaga Partai itu selaku pelantik memfailkan saman pada 5 September lepas atas dakwaan memfitnah. Kononnya beliau memberi ceramah politik di sebuah masjid di Rawang, Selangor dan disahkan oleh MAIS sebagai beliau tidak memberi ceramah politik. Peguam Ashrif Ali Syatik Alivi yang mewakili Fahmi berkata, Mahkamah turut mengarahkan pelantik memfailkan jawapan kepada pembelaan tersebut sebelum atau pada 17 November ini dan menetapkan 27 November untuk pengurusan kes selanjutnya. Writ dan tuntut saman telah diserahkan kepada defendant dan memorandum kehadiran telah difailkan oleh defendant menerusi peguamnya dari Tuan Srihan Muhammad and Partners. Berhubung satu lagi kes saman terhadap pemilik akaun Facebook N13 Kuang, Muhammad Fauzan membabitkan isu yang sama. Asrik Ali berkata mahkamah menetapkan 31 Oktober untuk pengurusan kes selanjutnya. Kami masih dalam proses untuk menyerahkan writ dan tuntutan saman terhadap Muhammad Fauzan. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Fahmi mendakwa kedua defendant telah menyiarkan kata-kata fitnah yang mana mendakwa menyalahguna tempat ibadah iaitu masjid bagi tujuan kempen pilihan raya dan bertindak bertentangan dengan titah dan perintah Sultan Selangor. Beliau mendakwa kata-kata fitnah itu disiarkan dalam Facebook milik Muhammad Fauzan serta akaun Facebook Instagram Ahmad Dusuki pada 31 Julai lepas. Menurut Fahmi, kenyataan itu tidak berasas. Okey, baik. Apa peluang untuk Fahmi menang? 80% peluang Fahmi boleh menang. Sekarang ini soalan dia berapa dia nak saman. Dusuki dan Muhammad Fauzan ni nak kena bayar berapa? Itu persoalan dia. Berapa dia orang nak kena bayar, itu satu isu. Now, tuan-tuan, kenapa saya bawa isu fitnah ni dan apa kaitannya dengan orang kata pergaduhan antara Bersatu sekarang ini, PAS dan sebagainya. Bersatu menghadapi masalah di mana mereka nak move forward sekarang ini agak payah. Sebagai pembangkang, kita tengok dia dah tak ada modal. Nak kenakan kerajaan, nak maki kerajaan, dia tak ada modal. Dia tak boleh nak maki kerajaan yang sekarang ni progresif ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa yang sama, diorang tak ada modal nak selesaikan masalah rakyat ini. Dalam keadaan Bersatu dan PAS sendiri tak boleh nak bertemu, tuan-tuan. Tak boleh nak bergabung. Bagi Bersatu, tindakan-tindakan PAS memfitnah, mengemukakan kata-kata fitnah. Semalam, 2 hari lepas saya cerita tentang Sanusi disaman oleh Vincent Tan. Tak lama lagi, pada 20 Januari 2024, Sanusi akan dihadapkan ke mahkamah di bawah 2 akta hasutan menghina Sultan Selangor dan juga Sultan dan juga berkenaan dengan pembentukan kerajaan yang di-Pertuan Agong. 2 kes. Benda-benda ini menjadi satu bebanan dan negatif image kepada Perikatan Nasional, terutama Bersatu. Bersatu cannot afford this kind of negative publicity anymore. Tapi isu dia, tuan-tuan, ni saya nak cerita kepada pemain-pemain media, geng-geng Pakatan Harapan, geng-geng Madani ni. Tolong jangan lagi amplify, jangan besarkan lagi negatif, benda-benda negatif nak dibawakan oleh geng-geng Perikatan Nasional ni. Benda tu sebenarnya tak ada benda. Kita yang boleh-berlebihan nak pergi sebarkan. Yang mana live kita dia tak nak sebarkan, live orang sebelah dia sibuk nak sebarkan. Tapi dia kata macam ni, dia kata, yelah yang sebarkan kau, gang. Itu yang dia kata tu lagi jadi besar. Yang kita kata dia tak tahu, tak nak pula sebarkan. Aku kadang-kadang fikir, anda lah korang ni. Alah yang kau cakap tu tak payah nak sebarkan. Yang kita cakap ni lah yang kena sebarkan. Yang kita kena cakap, yang cakap ni lah yang kita nak kena sharekan kepada rakyat dan kepada orang ramai. Ini yang fitnah yang tak betul yang kita nak kena sebarkan.
Jadi the more kita sebarkan, whether that is true or not true, the moment you orang kata apa, post it outside there, hantar kepada orang, it's gonna be true. So kita kena buat, belajar. Ini jelah, mungkin you all baru jadi cyber trooper geng Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Minta maaf lah saya nak kata, you have to learn, kena belajar apa itu blackout media. Macam mana kita nak buat blackout media, macam mana kita nak buat gerakan, macam mana kita nak buat satu move supaya kita nampak ke depan dan bukan kita mendepankan musuh kita. Ini banyak di-share dalam grup. Oh, ini PN cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Saya tengok, orang ni cakap macam ni dekat Facebook. Saya tengok like pun 30. Yang tu tak payahlah. Tak payahlah kita nak share. Dia cakap macam tu. Tak payahlah kau pergi report dengan polis, report SPRM. Tak payah sebarkan. Tak payah letak dalam grup pun. Kau pergi sebar, pergi report. Tak perlu kita sebarkan dalam grup. Buang masa, buang tenaga kita. Kau nampak, engkau sebarkan. Engkau report. Report pada TikTok, report. Oh, tapi TikTok tak ambil tindakan. Lantaklah ambil ke tidak ambil tindakan. TikTok saya ni tak dapat pun give sebab saya kena report. Ini kerajaan kita. Tapi tak apalah. Dia buat kerja, kita kena buat kerja lah. Report. Sebab itu saya kata tuan-tuan, dalam hal yang sekarang ini, even kerajaan pembangkang ni, dia tak mampu nak selesaikan. Ni ada yang kata, mata wang kita sekarang sedang menurun is. Pembangkang, apa penyelesaian yang pembangkang boleh buat? Apa penyelesaian yang pembangkang boleh buat kalau dia jadi kerajaan sekarang ini untuk selesaikan masalah mata wang? Kalau tuan-tuan tahu, dia sebenarnya Federal Reserve US yang sekarang ini naikkan interest. Bukan setakat mata wang kita, Singapore pun terjejas, Baht pun terjejas, Yen pun terjejas, Rupiah pun terjejas, Singapore dollar pun terjejas, Singapore saya dah cakap tadi, Baht pun terjejas. Dan mata wang dunia lain kebanyakan terjejas disebabkan oleh Federal Reserve menaikkan interest. Dan tuan-tuan nak tengok, senang saja. Perkadaran tidak langsung di antara harga emas dan juga mata wang. Harga emas sekarang turun. Tadi saya tanya kawan saya, dia tengah jual emas, dia kata 260 something ringgit per gram. Minggu lepas mak saya kata 300. So dia turun. Bila emas turun, bermakna USD naik. Emas naik, USD turun. Dia macam tu keadaran dia. Ini bukan kena mengena Malaysia, dunia sekarang menghadapi. Tetapi we are not even worse. Inflasi kalau tak salah dekat mana inflasi Turki ke mana? Saya tengok one of the country sekarang ni 60%. 60% inflasi dia. 60 bukan 6. 60%. Kat Malaysia 2.5. And yet kita masih lagi complain. Kerajaan has done well dalam nak menyelesaikan isu ini. Baik. Terakhir, terima kasih saya ucapkan 10,000, 11,000 yang menonton. Dan terima kasih tuan-tuan. Saya akan announcekan jumlah kutipan yang telah kita buat terhadap Ustaz Wan G, insyaAllah, Alhamdulillah, untuk bagi kepada keluarga dia. Dan berita terkini, saya dan telah bercakap dengan lawyer Peguam Saiful Nizam, tadi berborak dengan beliau. Kami dalam usaha untuk memohonlah, insyaAllah doakan supaya sentence itu dapat dikurangkan. Kerana mungkin Ustaz Wan G di dalam penjara akan ada program-program agama yang beliau akan lead. InsyaAllah. Mungkin ada hikmah lah di dalam penjara. Dan beliau di penjara Kajang. Tadi baru je Saiful keluar melawat beliau di penjara Kajang. Dan kita tengah appeal lah supaya sentence itu menjadi dikurangkan. Dan kutipan yang telah kita kutip setakat ini, daripada saya sahaja, Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan, lebih daripada jumlah yang sepatutnya yang kita nak fikirkan. Lebih daripada 20,000 telah kita kutip setakat ini, Alhamdulillah. Dan terima kasih yang terus menderma. Saya minta maaf kalau saya tak boleh nak komen semua kepada penderma Malaysian, tetapi ketahuilah, insyaAllah kita akan salurkan semua duit itu kepada keluarga. Dan keluarnya Ustaz Wan G nanti, kita akan salurkan selebihnya, biar bila beliau keluar nanti ada modal untuk dia nak teruskan kehidupan sekurangnya beberapa bulan lagi. Baik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.